Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala: lamma nazalat ayatu sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu muraq wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa' faqalu inna Allaha la ghaniyyun an sa'in hadha fanazalat alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walakum azabun alim. Sadaqallahul azim, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Mas'ud, ataupun nama dia Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, kata dia apabila turun ayat sedekah. Uqbah ni cerita, dia kata bila turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang Islam supaya cari jalan supaya kita boleh jadi orang yang boleh bagi sedekah. Islam macam tu. Islam dia tak suruh kita minta sedekah, tapi Islam dia suruh kita jadi orang yang boleh bagi sedekah. Bila turun ayat perintah supaya orang Islam ni latih diri supaya banyak bersedekah, kata Uqbah, kunna nuhamilu ala zuhurina, maka kami pun gelut pakat buat kerja, ambil upah pikul barang, dengan tujuan supaya bila ada kerja, ada pendapatan, bila ada pendapatan boleh sedekah. Sahabat Nabi ni adalah golongan manusia yang mudah dirangsang. Bila turun ayat yang menganjurkan orang Islam supaya banyak bersedekah, sahabat Nabi yang kaya tak apa, boleh bawa keluar duit, lala boleh bagi sedekah. Tapi bagi yang tak ada duit, dia nak sedekah juga. Sebab ayat Quran sudah turun, sudah suruh orang Islam ni jadi orang ada duit yang boleh bagi sedekah. Oleh kerana mereka miskin, mereka susah, mereka tak ada benda nak boleh bagi sedekah, mereka buat kerja. Kalau sebelum ni mereka buat kerja cukup sekadar untuk diri dia, untuk diri keluarga dia, untuk orang bawah tanggungan dia. Tapi bila turun ayat sedekah, mereka buat kerja ekstra, buat kerja lebih sikit, supaya ada lebih pendapatan, yang lebih tu boleh bagi sedekah.
Maka kata Uqbah, dia kata bila turun sahaja ayat sedekah ini, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami pergi ambil upah tanggung barang, supaya dengan lebihan pendapatan itu kami boleh menunaikan perintah ayat tadi, kami boleh bagi sedekah. Kata dia, faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu murah. Maka jadi satu masalah. Dia kata, mai satu laki-laki, dia ni bersedekah dengan satu jumlah yang banyak. Faqalu, ada pula sekumpulan yang lain kata murah. Mereka kata dia ni riak, nak menunjuk orang. Tuan-tuan tengok dalam masyarakat. Dalam masyarakat sejak daripada zaman Nabi SAW sampai lah ni, sampai lagi tak jadi kiamat, dia ada golongan macam ni. Ada golongan yang apabila mai anjuran agama, berempah pulas nak tunai perintah agama. Tapi ada lagi satu golongan yang kerja dia komplain, kerja dia mengata, kerja dia nak merosakkan benda yang elok yang ada. Golongan yang apabila dengar ayat Quran suruh supaya banyak bersedekah, mereka tak ada duit pun, mereka pergi buat kerja, ambil upah macam-macam kerana nak ada duit dan nak bagi sedekah. Tapi ada satu lagi golongan yang apabila tengok orang buat baik, dia dengan macam-macam tafsiran dia yang negatif. Maka dalam hadis ni dia kata, faja'a rajul, mai satu laki-laki, fatasaddaqa bi syai'in katsir, dia bagi sedekah banyak. Faqalu, ada satu kumpulan kata murah, dia kata dia ni riak, nak tunjuk orang. Waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa', mai pula satu orang bagi sedekah sekadar satu sa', ataupun kita kata secupak aja makanan. Faqalu innallaha la ghaniyun an sa'id hadha. Depa kata bagi banyak tu tak payah bagilah, Tuhan kaya dah, takat banyak tu Tuhan tak pandang. Tuan-tuan nampak ini golongan ni, golongan yang orang buat apa pun tak kena. Orang bagi banyak, dia kata riak. Orang bagi sikit, dia kata kalau nak bagi banyak tu baik tak usah bagi, Tuhan lebih kaya daripada hak dia bagi tu. Dia ni sendiri tak bagi. Dalam masyarakat kita banyak golongan macam ni. Duduk dalam masyarakat kampung, bila masjid di qaryah dia, masjid di kampung dia buat program banyak, dia komplain. Dia kata sampai tiap-tiap malam buat mengaji. Bila masa kita nak duduk dengan keluarga? Saya setuju juga. Bila masjid buat seminggu 2 kali, dia kata kita duk bagi derma tiap-tiap kali jemaat, buat seminggu 2 kali program. Dia kata tak padan dengan duk kutip duit kita. Tak kena juga. Kita buat tiap-tiap malam pun tak kena, kita buat 2 minggu sekali pun tak kena, tak buat apa, puas hati semua. Hadis ni dia nak beritahu dekat kita, orang Islam ni tak usah cakap banyak. Fikir nak buat benda baik bagi banyak. Itu yang Islam suruh kita fikir. Fikir nak buat baik ni macam mana? Susah duk fikir nak meruntuhkan benda baik yang ada. Fanazalat, turun pula satu ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walakum azabun alim. Turun pula satu ayat, surah At-Taubah ayat 79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat tu, allazina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minina fis sadaqah. Orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghina, orang-orang yang duk pandang rendah, duk pandang lekeh kepada mana-mana orang yang bersedekah ikhlas dengan suka hati. Dan mana-mana orang yang memandang hina dan memandang lekeh dan mencaci dan mencela orang-orang yang bersedekah sekadar yang termampu. Fayaskharuna minhum, maka mereka itu
Maka mereka itu adalah orang-orang munafik. Menghina mereka itu kepada orang yang buat baik. Sakhirallahu minhum. Tetapi mereka lupa Allah subhanahu wa ta'ala menghina mereka. Walakum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Zaman tu tuan-tuan, zaman Nabi, buat salah, buat silap, Quran turun landas. Apabila berlaku kesalahan, apabila berlaku benda silap, benda tak baik yang dibuat, dan Tuhan buat turun ayat tegur perbuatan tak kena ni. Apa dia perbuatan tak kena yang dibuat tadi ni? Apa dia? Apabila ada orang sedekah banyak, mereka tuduh kata kawan tu riak. Bila orang sedekah sikit, mereka kata takat nak bagi sikit tu tak sah bagilah, Tuhan kaya, Tuhan tak perlu kepada sikit. Orang bagi banyak pun mereka celah, orang bagi sikit pun mereka celah. Maka turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala tegur perbuatan itu. Mana-mana orang yang yalmizunal mutawwi'in, yang mereka itu mencela orang-orang yang secara sukarela daripada kalangan orang mukmin ini yang memberi sedekah. Orang ikhlas, orang nak bagi 1000 ke, orang nak bagi RM1 ke, orang nak bagi sekupang ke, dia ikhlas. Ikhlas itu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita siapa? Kita nak nilai orang. Kita kata tu pergi bagi sampai 50,000 tu nak menunjuk lah. Tak, kita siapa? Kita tahu mana kata dia nak menunjuk ke tak lah. Dan apa untung kita apabila kita hidup condemn orang buat baik. Dia bagi 50,000 itu, dia bagi itu baik. Yang kita pergi condemn dia, kita kata 50,000 tu nak menunjuk, kita dapat apa? Hidup condemn orang buat baik. Orang bagi sekupang, orang bagi 5 kupang, kita kata takat nak bagi sekupang nak rasa apa? Sekupang bukan ada nilai lah ni. Sekupang pun duit, dia bagi ikhlas. Allah yang menilai keikhlasan dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala segera buat turun ayat ni, dan Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu kepada sahabat yang ada pada masa tu bahawa siapa-siapa yang menghina orang baik, buat baik, maka itulah balasannya. Bagi mereka itu azab yang pedih. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyif man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-kayyif man dana nafsah, orang cerdik, Nabi kata orang yang ada akal, orang bijak, man dana nafsah, ialah orang yang sentiasa menghitung dan menghisap diri dia. Ini orang cerdik. Satu orang tu kalau cerdik, dia sendiri duk hisap diri dia, dia tak tengok orang. Kita kena minta dekat Tuhan, kita kena minta dekat Allah, ya Allah, selamatkan kita daripada terlampau nampak aib orang. Dan kita kena minta kepada Allah, minta ya Allah, bagilah kita nampak aib kita supaya kita boleh perbaiki diri kita. Kalau kita hanya nampak aib orang, tak nampak lemah kita, kita rosak. Maka Nabi SAW kata al-kayyis, orang bijak, orang cerdik, orang yang betul-betul ada akal, orang yang betul-betul pandai, orang yang bijaksana ni, man dana nafsah, ialah orang yang dia sentiasa mencerminkan diri dia, dia menghitung diri dia, dia hisap amalan dia. Nak tidur malam ingat balik sehari hari ni, daripada bangkit pukul 5 suku pagi tadi ni sampai dah ni pukul 12 suku kita nak tidur ni, dalam tempoh masa ni berapa kebaikan kita buat. Muhasabah balik, ingat balik, bangkit-bangkit tu ada kita baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa yang Nabi tidak pernah lupa baca tiap-tiap kali bangkit tidur. Kita baca ke tak baca? Ingat-ingat balik, oh tak baca. Satu dah kerugian bagi kita semua.
Ingat-ingat balik, kita bangkit-bangkit pukul 5 suku, kita ambil ayat semayang, kita bersih diri, kita apa semua, nak tunggu masuk waktu subuh ada lebih kurang setengah jam, 20 minit lagi. Ada ke tak ada kita buat tahajud? Dan lagi nak buat tahajud masa tu, ada tak ada kita buat? Tak ada pun. Ingat-ingat balik semalam sebelum tidur, punya letih nak tidur semalam ni, ingat-ingat balik witir aku dah tak buat. Yang Nabi kata sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. 1 rakaat tuan-tuan, kita tak buat. Kalau begitu punya aib yang ada pada diri kita, layakkah kita nak kata ke orang? Kita kenang-kenang balik, kita renung-renung balik daripada pagi, seawal pagi, keluar-keluar daripada rumah, masuk-masuk dalam kereta, ada bunyi ke mulut kita Bismillahirrahmanirrahim nak duduk atas kereta? Masa dah start enjin, masa nak masuk gear 1 tu, ada ke bunyi di mulut kita Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Doa naik kenderaan yang Nabi tidak pernah lupa baca. Tak buat juga. Dan seterusnya, sampailah nak pukul 12 suku ni, apa satu benda baik kita buat? Mengenangkan betapa lemah kita, bagaimana kita nak mencari lemah orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW dia kata al-kayyis man dana nafsah. Dia kata orang cerdik, orang bijak ialah orang yang selalu menghitung akan diri dia sendiri. Wa amila lima ba'dal maut. Dan keutamaan dia dalam hidup dia ialah dia beramal untuk cerita selepas mati. Dalam hidup kita ni dia ada prioriti, dia ada keutamaan dalam hidup kita. Hak mana kita nak utamakan daripada yang kurang penting? Keutamaan yang selaras dengan agama mau punya, hak mana lebih penting daripada yang penting? Hak mana yang penting, hak mana tidak penting? Maka yang penting dalam hidup kita ialah bekal kita lepas kita bangkit daripada kubur esok ni. Hak tu penting. Pasal apa? Pasal hak atas dunia ni pun sendiri temporary, dia bersifat sementara. Tetapi kita bangkit selepas pada kita mati esok ni, kita bangkit tu bangkit yang abadi, yang tidak ada mati lagi selepas daripada bangkit itu. Maka bekalan untuk hari itu lebih utama daripada bekal atas dunia. Bukan kata dunia tak penting, tetapi sana esok lagi penting. Maka Nabi SAW kata orang yang betul-betul bijak itu wa'amila lima ba'dal maut. Dia buat kerja, keutamaan dia ialah selepas daripada mati esok ni. Kalau dia duduk di atas dunia ni, dia buat kerja apa sekalipun, hak dia buat tu dia nak pastikan tak menyebabkan dia susah esok ni. Dia ada kaitan. Kita duduk kerja atas dunia ni, dia ada kaitan. Kita kerja di apa jabatan sekalipun, kita kerja di apa kelang sekalipun, kita kerja di sektor awam ke sektor swasta ke apa sekalipun, kerja kita ni ada kaitan dengan akhirat esok ni. Kalau kita jadi cikgu pun ada kaitan dengan akhirat. Kalau kita jadi pegawai kastam pun ada kaitan dengan akhirat. Kalau kita jadi pegawai JPJ pun ada kaitan dengan akhirat. Kalau kita jadi orang politik pun ada kaitan dengan akhirat. Kalau kita menyaga pun ada kaitan dengan akhirat. Kita jadi apa pun atas dunia ni sangat berkaitan dengan akhirat. Nabi kata wal ajiz, manakala orang yang lemah itu ialah manittaba'a nafsah hawa, ialah orang yang membiarkan diri dia ikut nafsu dia. Dia biar apa nak jadi kat dia ni, dia biar, dia ikut nafsu dia. Membujuk lalu melentang patah. Apa yang hati rasa mau, dia randuk. Sekalipun benda tu salah dan dia tahu kata salah, dia randuk juga. Maka ini Nabi kata al-ajiz, iaitu orang yang lemah. Dan lebih teruk lagi orang yang lemah ini Nabi kata wa tamanna 'ala Allah, dia angan-angan nak mendapat apa yang ada di sisi Allah sedangkan dia tidak berusaha.
Dia angan-angan nak masuk syurga. Dia angan-angan nak jadi ahli syurga. Dia angan-angan nak buat macam-macam benda. Sedangkan dia tidak berusaha ke arah nak menjadi ahli syurga, ke arah nak masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata qaribu, Nabi kata bersederhanalah, wasaddidu, luruslah dalam hidup. Nabi dia pesan macam tu, tuan-tuan. Cuba kita bayangkan muka Nabi dan cakap Nabi waktu Nabi pesan benda-benda macam ni. Macam mana Nabi waktu dia duduk depan sahabat-sahabat semua, macam mana Nabi bila dia bagi nasihat kepada sahabat-sahabat semua. Yang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni betul-betul memberi kesan kepada jiwa para sahabat. Bila Nabi kata dekat mereka qaribu, Nabi kata sederhanalah dalam apa hal sekalipun. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara tu kita jangan terlebih, jangan tertinggal. Terlebih sangat pun, tertinggal sangat pun tak mahu. Padan-padan aja. Wasaddidu, Nabi kata yang penting ialah lurus dalam hidup. Buat kerja betul, sentiasa atas landasan kebenaran, tidak menipu, tidak mengambil kesempatan. Biarlah kita ni lurus dalam hidup. Nabi kata wa'lamu annahu lan lanju ahadun minkum bi'amali. Nabi kata ketahuilah, seorang pun daripada kamu tak akan selamat dengan amalan kamu. Nabi kata kita di akhirat esok bukan amalan itu yang nak menyelamatkan kita. Nabi kata tak ada seorang pun yang akan selamat di akhirat esok kerana amalan. Tak ada, Nabi kata. Bila Nabi kata begitu, sahabat jadi confused. Qalu, sahabat kata wala anta ya Rasulullah. Sahabat kata tuan juga macam tu ya Rasulullah. Bukan amalan yang menyelamatkan kita di akhirat esok. Nabi kata wala ana. Nabi kata ya, saya pun serupa. Amalan belum tentu boleh menyelamatkan kita. Sebab amalan, tuan-tuan, dia nak kelas pula esok ni. Dia nak kelas amal ikhlas, amal nak menunjuk, amal macam-macam. Dia nak kelas-kelas. Hak tinggal ikhlas tu tak tahu banyak mana. Tak mesti amalan yang kita buat tu semua tu boleh selamatkan kita. Tak mesti. Dia kelas-kelas-kelas, hak ikhlas tu saja yang boleh dia ambil kira. Maka amalan belum tentu boleh menyelamatkan kita. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Tetapi Nabi kata aku ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia dan dengan kelebihan yang Allah bagi pada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang iktibar. Kita hari-hari hidup penuh dengan prasangka. Kita tengok orang rajin buat ibadat, kita kata riak. Tahkah dia ikhlas? Tapi kita kata dia riak. Kita berdosa, saja-saja kita berdosa. Kita tengok pula satu orang pakai baju buruk, pakai baju, kita kata dia ni nak tunjuk dia zuhud. Tahkah dia
zuhud sungguh. Tahkah dia miskin, maka kerana tu dia pakai baju buruk. Kita pergi kata dia saja nak bagi tahu ke orang, kata dia zuhud. Kita berprasangka pada dia. Saja-saja kita berdosa. Kita tengok satu orang makan sikit, kita ingat dalam hati kita, dia ni kedekut, makan pun berkira. Tahkah orang yang makan sikit ni dia memang tak ada duit, maka kerana tu dia makan sikit. Saja-saja kita berdosa. Kita kata dia kedekut. Kita tengok satu orang senyum, kita kata dia teri kita. Tahkah dia senyum ni kerana dia jumpa hadis Nabi kata senyum itu sedekah, maka dia cuba untuk nak mengamalkan hadis tu. Kita kata dia peri kita. Macam manalah kita ni, prasangka yang banyak merugikan kita. Kita tengok satu orang masam yang muka, kita kata kat dia ni muka kaki merajuk, aku fedak betul muka macam ni. Tahkah dia muka masam kerana dia terkenangkan dosa. Dia ingat balik dosa dia, takkan dia nak pening ingat dosa. Dia ingat dosa, tentulah muka dia nampak susah hati, nampak kerak kening. Kita kata muka ni kaki merajuk, aku cukup pantang tengok orang muka macam ni. Saja kita berdosa. Kita tengok satu orang diam, tak mau cakap banyak, kita kata menyombong, tak mau sembang orang. Tahkah dia diam, dia tak mau cakap banyak kerana dia berzikir kepada Allah, ataupun dia jumpa hadis Nabi yang kata diam itu lebih baik daripada bercakap benda yang tak boleh. Saja kita berdosa. Kita tengok satu orang segak, kita kata dia ni ambil botox. Tahkah segak dia tu segak asli, Tuhan anugerah dekat dia segak tu. Saja kita berdosa. Mengenangkan kepada prasangka kita yang terlampau banyak dalam masyarakat ni, ada baiknya tuan-tuan kita minta ampun banyak-banyak pada Tuhan, kerana dosa kita banyak sangat dengan manusia dan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Dan sebalik daripada kita berhenti daripada berprasangka dan buruk sangka ni, kita lipat gandakan lagi amal ibadat kita kepada Allah. Satu sahabat main habaq kat saya, dia kata, Ustaz, saya baca Quran ni taklah gelut sangat, saya baca cara relax lah. Alhamdulillah Ustaz, dia kata setahun saya khatam 2 kali. Kita duk ingat 30 juzuk Quran dia boleh khatam 2 kali, kuat dia ni. Kita ingat macam tu. Baru balik rumah, baru ambil Quran Rasam Osmani, Quran Osmani, Rasam Osmani ni ambil buka sajalah tengok. Rupanya Rasam Osmani tuan-tuan ada berapa muka surat? Daripada Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada berapa muka surat? Ada 604 muka surat. 604 muka surat. Kalau tuan-tuan ambil Quran Rasam Osmani tu, tengok daripada Fatihah sampai surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada 604 muka surat. Tuan-tuan ambil kalkulator buat kira-kira. 604 muka surat, kalau sekiranya satu hari tuan-tuan baca 1/2 muka surat. 1/2 lebih sikit muka surat. Setahun tuan-tuan khatam sekali Quran. Nampak tak? Susah kan nak baca 1/2 muka surat? Susah kan? Sehari 1/2 muka surat. Tak susah tuan-tuan. Tapi kita tak buat. Kalau hari-hari 365 hari, sehari tuan-tuan baca semuka setengah, ataupun semuka setengah lebih sikit, dia lebih kurang 1.6 muka surat. Cukup setahun. Sebelum nak masuk 1 hari bulan Januari, tuan-tuan khatam sekali Quran. Tuan-tuan bayangkan, kalau daripada akil balik umur 15 sampai malam ni kita umur 50, berapa kali dah kita khatam Quran. Tapi kita tak buat. Kalau kita baca sehari 2 muka surat, susah ke tuan-tuan nak baca 2 muka surat sehari? 24 jam ada, nak baca 2 muka surat. Kalau tuan-tuan set stopwatch,
Yang ada dekat kita ni, kita set tengok masa, tengok 2 muka surat, berapa lama kita ambil untuk baca. Lebih kurang 3-4 minit ya tuan-tuan. 3-4 minit sehari dalam 24 jam, kita kata bagi 5 minit untuk Quran. Tak boleh kah? Kita tak buat. Kalau tuan-tuan baca satu hari 2 muka surat dalam masa 10 bulan, tuan-tuan khatam sekali Quran. Balik kira lepas ni. Kalau sehari 2 muka surat, lepas subuh ya kita ambil, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isya tak baca Quran. Lepas subuh aja, habis sembahyang subuh, kita nak pergi kerja tak lagi, nak cerah nak pergi kerja tak lagi, baca 2 muka surat. Hari-hari tuan-tuan baca, 10 bulan khatam sekali Quran. Kalau sekiranya hari-hari kita baca 3,5 muka surat, tuan-tuan akan khatam 2 kali setahun Quran. 3,5 muka surat, beratlah yang tu. Berat, susah ambil yang tu, ambil hati-hati tadi ni. Sehari kita baca 1,5 muka surat, 1 tahun kita khatam sekali. Setahun khatam sekali. Kalau kita dah buat benda tu 5 tahun, kita dah khatam 5 kali Quran dalam tempoh 5 tahun. Tuan-tuan, yang tu di padang mahsyar esok, tuan-tuan tengok pahala yang Tuhan nak bagi kat kita. Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata apa? Bagi tiap-tiap huruf yang kamu baca itu 10 pahala. Nabi kata, aku tidak kata alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Baru start alif, lam, mim, 30 ganjaran pahala Tuhan bagi. Tuan-tuan bayangkan kalau sehari kita baca 1,5 muka surat, kita memulakan hidup kita dengan pahala yang berlimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah kasih kita. Ambil ingat mukadimah ni, saya pun nak ambil ingat, tuan-tuan pun ambil ingat. Buatlah satu hari sikit kebaikan kita buat yang kita tak menyesal di akhirat esok insya-Allah. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 39. Bab fi su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan fi ummati. Itu bab yang datang pada menyatakan minta doa Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara untuk umat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, kita sendiri pun tak berdoa dekat Tuhan. Nabi dia bukan berdoa untuk dia aja, dia berdoa untuk kita. Macam saya kata tadi, pukul 12 subuh kita nak tidur sekejap lagi ni, kita muhasabah balik. 5 waktu semayang fardu kita. 5 waktu kita semayang fardu daripada subuh sampai Aisyah. Berapa kali semayang fardu yang kemudiannya kita ikuti dengan berdoa. Dan berapa kali semayang fardu yang kita tak doa. Kita habis-habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis sejadah lempang piung kita. Berapa kali yang kita buat macam tu? Tak ada apa, betul tak? Tak ada apa. Nak hambat apa, betul? Sibuk apa, betul tak kita ni? Tuan-tuan, benda ni muhasabah diri. Tak usah kata kat siapa-siapa, tak usah kata kat orang, tak usah. Muhasabah diri kita sendiri. 5 semayang fardu tu, berapa kali daripada 5 kali tu yang kita habis semayang macam Nabi SAW habis semayang. Ada juga Nabi sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dalam hadis kata 3 kali Nabi istighfar. Kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu bacaan yang sabit daripada hadis Nabi. Kemudian Nabi subhanallah 33 kali. Nabi Alhamdulillah 33 kali. Nabi Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ada pula hadis Nabi kata barang siapa yang berdoa tiap-tiap kali semayang yang maktubah, semayang-semayang fardu, Allah perkenankan doa dia. Kalau kita tak mau nak wirid panjang-panjang, kita buat hak mana yang sabit daripada hadis-hadis macam tu pun dah cukup dah tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sejadah pun ambil lempang piung kita. Sejadah pun tak ada lipat. Duk kena berlepiak dengan bini ni hari-hari. Bini ni kata, abang nak lipat sejadah ni awak berat sangat ke? Kita buat pekak badak.
Esok dia kata lagi, dia kata nak marah anak-anak macam mana, anak-anak turun pak dia. Dia kata lagu tu. Telinga dia main siung sikit kan, tapi tak kata apa lagi. 3-4 kali dia kata dergah angkat kaki. Sudahlah, kita ni tak boleh tegur. Tegur ni dan naik angin. Nampak tuan-tuan? Perumuh ni tak bawa kita ke mana-mana. Perumuh ni dia tak bawa kita ke mana-mana. Nabi SAW dia berdoa untuk umat. Untuk kita ni, Nabi berdoa, Nabi minta 3 benda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah saudara tu, sesungguhnya Nabi SAW amat ambil berat atas perkara umat dia. Nabi ini dia fikir ke kita ni, oh tuan-tuan, melebihi fikir kita pada anak-anak kita. Kita ni tuan-tuan, boleh kata semua kita ni ada anak. Tanya diri kita lah, sayang tak kita ke anak kita? Sayang tuan-tuan, sayang. Kalau anak kita di sekolah pergi cekik cikgu pun, kita langgar pergi, kita pertahan anak kita. Sayangnya ibu bapa pada anak ni, dia sampai ke situ. Kalau anak kita ni cekik cikgu, oi lah ni dahsyat tuan-tuan, cekik cikgu, balon cikgu, apa semua cikgu, semua cukup dahsyat. Cikgu juga salah, pasal cikgu buat budak-budak. Budak buat cikgu tak apa, minta maaf pergi selesai pun. Tapi kita atas kapasiti kita sebagai ibu bapa, kalau mai dekat kita berita kata anak kita ni dituduh, kata buat macam ni, cakap banyak tak mau, kita langgar pi, kita kata anak kita baik dulu. Pasal apa kita bersikap macam tu tuan-tuan? Pasal sayang anak. Sayang. Walaupun hati kita tahu anak kita macam mana, tapi tang pertahan anak kita pertahan. Pasal apa? Pasal kita sayang anak. Sayang kita dekat anak ni tak boleh lawan sayang Nabi pada kita. Contoh tu kita bawa mai tu nak bagi mudah nampak. Nak habaq kata Nabi ni, Nabi Muhammad SAW ni sayang sungguh dekat kita. Maka tidak ada apa perkara yang penting pada Nabi yang akan jatuh atas umatnya melainkan memohon Nabi SAW kepada Allah kiranya dihapuskan dia. Ni yang kata Nabi ni, kalau dia tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala nak buat mai satu bala kepada umat dia, dia langgar pergi ke depan, dia minta dekat Tuhan, tolong pona buang bala tu, jangan bagi kena umat dia. Nabi sayang kita ni sampai dia tak mau benda sakit, benda tak elok, benda dia tak mau kena ke kita ni. Kalau dia tahu kata Tuhan nak buat main bala dekat umat dia, dia langgar. Dia kata, dia minta dah dekat Allah, jangan bagi umat aku kena benda-benda ni. Maka pada bab ini menyebutkan telah berlaku Nabi SAW memohon 3 perkara kepada Allah, kiranya makbul semuanya itu kepadanya. Hadis ni nak cerita Nabi minta kepada Allah 3 benda supaya diperkenankan 3 benda ni dan selamat umat dia. Apakala telah diminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan 2 sahaja, 1 tidak dikabulkan. Nabi minta 3 benda, minta disimpangkan 3 benda ni daripada kena umat dia. Allah approve, Allah luluskan 2 aja. Hak 1 Allah tak bagi. Apakala telah dipintanya kepada Allah, Allah kabul 2 dan Allah tidak kabul 1. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa aqalaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu. Kata dia telah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu sembahyang yang belum pernah ia sembahyang sepertinya. Satu hari kata Khabbab, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, tapi sembahyang Nabi hari itu nampak belain daripada hari-hari lain. Maka dipanjangkan Nabi akan sembahyang itu pada bacaannya dan pada rukuknya dan pada sujudnya.
Nabi semayang ni, Nabi tarik bagi panjang semayang tu. Semayang tu bacaan masa berdiri pun panjang, masa rokok pun panjang, masa i'tidal pun panjang, masa sujud pun panjang. Nabi semayang ni bagi panjang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi dia dapat lazat dalam semayang. Kita semayang, bukan kita tak semayang, tapi kita tak dapat lazat. Kita tak sedar. Semayang kita ni terpaksa. Semayang kita ni pasal takut. Takut tak semayang kau sakit berdosa. Takut tak semayang kau sakit masuk neraka. Kita ni lagu tu. Nabi SAW masa semayang tu macam masa jumpa kekasih. Orang muda-muda kalau ada girlfriend, orang perempuan kalau ada boyfriend, kalau jumpa ni marah kat Tuhan ni pasal bagi malam cepat sangat. Marah dekat Tuhan ni ampun, rasa macam baru mai aja pukul 3 mai tadi, tengok-tengok dah nak senja dah, nak 7.30 dah maghrib. Betul ke katuk jam 4 jam ni silap dah apa ke? Berasa 3-4 jam tu berasa cukup cepat berjalan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal lazatnya masa berjumpa kekasih ni. Nabi SAW bila dia menghadap Allah dalam semayang, dia duk menghadap kekasih dia, lazat dia dalam semayang. Maka tak heran tuan-tuan kalau kita jumpa cerita kata sahabat Nabi apabila terlibat dalam perang, anak panah cucuk perut betik. Tengah semayang, orang mai cabut anak panah tu, dia tak berasa sakit. Lazat mereka ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semayang Nabi yang kali ini semayang berdirinya panjang, bacaannya panjang, rukuknya panjang, i'tidalnya panjang, sujudnya panjang. Apabila dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi akan perbuatan Nabi SAW yang demikian itu, maka jadi hairanlah semuanya. Masing-masing tu tengok, apa hal ni hari ni panjang sangat ni. Kerana berubah daripada adat biasanya, maka fikiran mereka itu tak dapat tidak ada apa-apa satu sebab ataupun apa-apa satu hajat ataupun barang sebagainya yang berlaku pada Nabi SAW. Bila tengok macam tu, sahabat dia ingat apa? Dia ingat ni tak ke wahyu turun ke? Dia ingat macam tu. Maka Nabi rokok lama sangat ni, tak ke wahyu turun. Macam hadis yang menceritakan Nabi sujud dalam satu sembahyang tu, Nabi sujud lama sampai sahabat yang duduk di belakang ni dah macam-macam dah duduk ingat. Rupa-rupanya masa tu cucu Nabi meragah naik atas belakang. Nabi tunggu sampai cucu turun daripada belakang dia, baru Nabi bangkit daripada sujud. Nabi satu orang yang penyayang. Nabi tengah baca khutbah, duk baca khutbah, nampak cucu duk main di belakang tu, cucu jatuh. Nabi turun daripada mimbar, dia angkat cucu, gabui pasir yang lekat di muka, balik atas mimbar baca khutbah balik. Nabi satu orang yang penyayang. Hadis yang menceritakan Al-Aqra' bin Habis ikut Nabi SAW balik ke rumah. Bila Nabi sampai di rumah ni, cucu lari mai. Hasan dengan Husin ni lari mai kat tuan ni. Nabi dukung Hasan, Nabi dukung Husin. Dua-dua belah tangan dukung cucu dua-dua orang ni. Al-Aqra' bin Habis ni, dia apabila tengok ni, dia kata dekat Nabi, dia kata, "Indi 'asyratan minal aulad." Aku ada 10 orang anak, ma qabbaltu ahadun. Aku seorang pun aku tak pernah peluk, tak pernah cium, dia kata. Dia rasa dia hebat, dia satu tuan yang tak pernah cium cucu. Manusia ni pelik tu. Dia kadang-kadang benda yang tak patut berasa hebat, dia berasa hebat, benda bening kepala. Dia terus kata dekat Nabi, dia kata, "Wallahi 'indi 'ashra minal aulad." Aku ada 10 anak. Ma qabbaltu ahadan minhum. Aku seorang pun aku tak pernah duk ambil cium macam yang hang buat ni. Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Nabi kata, siapa yang tak arti sayang dekat orang, Allah tak sayang dia. Muka jadi sekupang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang kata Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW. Ada orang tentang satu email dekat saya, tunjuk ni apa ni permainan apa Lego. Ada duk jual di supermarket. Kita duk beli bagi anak-anak main, duk pegu-pegu, cantum-cantum, boleh buat macam-macam benda ni. Dia keluar Lego ni, dia keluaran Denmark, daripada negara Denmark. Dia buat yang latest punya permainan dia baru ni, dia buat Nabi Muhammad dengan satu perempuan duk bersetubuh.
Maka dia buat pula yang kata Nabi Muhammad tu, dia buh color di dagu tu macam orang ada janggut, ada jambang apa semua. Dia tulis pula di kotak mainan tu, dia tulis pula kata ni Muhammad ni dengan perempuan-perempuan apa kesukaan dia. Dia menghina sampai macam tu. Itu seorang dah lukis kartun Denmark apa semua tu, kesudahannya apa jadi dekat dia, keluar dalam website kerajaan Saudi, dia ni mati di tempat tidur, mati terbakar. Dan pihak polis tidak dapat mengesan sebarang ni orang buat khianat. Tak ada nampak orang main pecah pintu masuk, pergi cucuh dia bakar. Dia duduk dalam rumah dia seorang-seorang, kunci pintu apa semua, duduk di dalam, terbakar seorang dia dalam bilik. Wallahu a'lam. Apa pasal dia jadi macam tu dekat dia? Allah yang lebih mengetahui. Ni buat pula, ni syarikat permainan ni pula buat permainan macam tu. Tak tahu nak buat macam mana, nak menghina Islam ni. Duk cari jalan. Apa satu jalan ada, aku nak hina Islam ni. Setakat bekas kertas toilet, kertas bilik air dalam jamban, duk buang air tu dalam jamban, kertas untuk nak istinja orang yang buang air ni, bekas tu tulis ayat Quran di bekas tu, dia pada buat banyak dah. Demikian permusuhan yang ditunjukkan oleh golongan-golongan ini kepada Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Muhammad SAW yang kita duk baca hadis-hadis dia yang menggambarkan kemuliaan, ketinggian akhlak dan peribadi ini dihina sedemikian rupa. Dia kata maka mereka itu pun bertanya kepada Nabi SAW. Nabi sujud lama, Nabi rokok lama dalam semayang ni. Sahabat bila habis semayang, sahabat tanya Nabi, qalu ya Rasulullah, sallaita salatan lam takun tusalliha. Kata mereka itu, ya Rasulullah, telah sembahyang Tuhan hamba akan satu sembahyang yang belum pernah sembahyang Tuhan hamba sepertinya, maka tiada seperti adat kebiasaannya, maka amatlah panjang segala rukunnya Tuhan hamba perbuat. Barangkali adakah pula apa-apa perkara baru yang perlu kami tahu? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, nampak sembahyang tadi ni lain daripada biasa. Selalunya rokok tak lama macam tu, selalunya sujud tak lama macam tu. Tadi punya sembahyang rokok pun lama, sujud pun lama. Apa hal ni? Adakah apa-apa benda baru yang perlu kami tahu? Sahabat tanya Nabi. Maka kiranya sekalian hamba dapat tahu daripada Tuhan hamba akan segala perkara itu. Mungkinkah Tuhan boleh cerita dekat kami supaya kami boleh tahu apa yang jadi sebenarnya? Adakah Allah sudah turun satu perintah, rokok mesti lama, sujud mesti lama dan sebagainya? Adakah ini satu perintah baru daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita? Tanya Nabi macam tu. Maka bila didengar oleh Nabi SAW tanya mereka yang demikian itu, maka sabda Nabi, qala ajal innaha salatu raghbah wa rahbah. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, ya sangat-sangat, sembahyang aku itu memang sembahyang yang panjang, tidak seperti biasa. Sebab pun panjang sembahyangku itu ialah kerana sembahyang itu ialah sembahyang kesukaan, dan juga sembahyang itu sembahyang kedukaan. Nabi kata, aku sembahyang tadi itu sembahyang yang bercampur di antara seronok dan sedih. Sembahyang aku yang jadi lama tu kerana dalam sembahyang aku yang tak sah ni ada benda seronok dan ada benda sedih, Nabi kata. Maka adalah kesukaan, adalah yang seronok itu kerana ada di dalamnya perkara yang menyukakan aku, dan adalah yang menjadi kedukaan itu kerana sembahyang itu ada perkara yang haibah di hatiku, yakni yang telah aku ketahui akan dia. Dia kata, pasal apa? Pasal tadi dalam sembahyang tadi ada benda yang aku jadi seronok, ada benda yang aku jadi sedih. Maka kata segala sahabat, apa dia ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, inni sa'altullah fiha thalathan fa'a'tani ithnataini wa mana'ani wahidah. Maka katanya, aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat aku 3 benda, maka diberinya kepada aku 2, yakni 2 perkara telah dikabulkan Allah, manakala telah ditegah
yakni ditolak satu perkara. Maka dua perkara yang dikabulkan Allah yang menyukakan hati aku, dan satu perkara yang tidak dikabulkan itu telah mendukacitakan aku. Itu dia. Nabi kata tadi dalam semayang, apa tengok lama tadi ni, aku duk minta ke Tuhan. Aku minta 3 benda. 2 Tuhan bagi, 1 Tuhan tak bagi. Hak 2 Tuhan bagi tu aku jadi seronok. Hak 1 dia tak bagi tu yang aku sedih. Nabi kata. Maka adalah 2 perkara yang dikabulkan itu ialah, Nabi kata, sa'altuhu an la yuhlika ummati bisanatin fa'a'taniha. Maka telah aku minta kepada Allah, kiranya janganlah dibinasakan umat aku dengan kemarau selama 1 tahun. Maka diberikan Allah akan dia. Oh, Nabi minta tuan-tuan. Nabi minta supaya umat dia kita lah. Umat Nabi Muhammad SAW ni kita lah, umat akhir zaman. Kita ni maksudnya sekali dengan George Bush. Dia pun umat Nabi Muhammad juga, tapi dia tak beriman. Sampai setakat ni dia tak beriman. Kita kena kata sampai setakat ni. Dah ke esok keluar dalam berita George Bush masuk Islam, mana kita tahu. Tentu mustahil tak George Bush masuk Islam? Oh, tak mustahil. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kata Michael Jackson masuk Islam. Wallahu a'lam, betul tak betul? Depa sebar pula kat dalam internet nasyid baru Michael Jackson nasyid, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan muka Michael Jackson tu, tuan-tuan bayangkan dia pakai kepiah hijaz. Kalau betul, maknanya tidak ada yang mustahil dalam dunia ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kalau tak betul pun satu hari jadi betul. Tuan-tuan nampak? Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat kejutan sekali-sekala. Orang-orang yang menjadi figure dalam dunia, yang menjadi public figure, menjadi satu nama yang orang kenal dalam dunia, tiba-tiba Allah petik dia masuk Islam. Terkejut manusia satu dunia, seperti mana terkejutnya orang-orang Arab Quraisy apabila Umar Al-Khattab masuk Islam. Umar Al-Khattab masa tu, kalau lah dia George Bush. Dia tak ada takut punya. Dia kalau dia kata dia nak pergi tumbuk orang, dia pergi tumbuk. Tentu tumbuk punya. George Bush kalau hari ni kalau dia kata aku nak serang Iran malam ni, dia hantar orang pergi perang. Tu, dia punya kuasa ada kat dia setakat lah ni. Kalau dia kata malam ni aku nak hantar tentera aku pergi serang Iran malam ni, kalau dia kata macam tu, dia boleh buat. Kalau Allah izin. Maknanya dia ni, dia teringat dia nak buat, dia akan buat. Jadi tak jadi itu atas Allah izin tak izin. Tapi dia akan buat. Umar Al-Khattab sebelum dia masuk Islam dulu macam tu lah. Sebelum dia masuk Islam dulu macam tu lah. Kalau dia kata dia marah kat satu orang, dia nak pergi tampang, dia pergi tampang. Maka kerana tu, apabila Umar Al-Khattab keluar pada hari dia masuk Islam, dia masuk Islam tu, hari tu juga, dia tak mau tunggu esok dah, hari tu juga dia kata dekat Nabi Muhammad, dia kata agama kita ni betul ke tak betul? Nabi kata betul. Dia kata kalau dah betul, tak usah duk sorok-sorok macam ni, jom kita keluar semayang di tepi Kaabah. Kacau. Sekian lama dakwah sirriyah, dakwah dibuat secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam apa semua. Hari dia masuk Islam tu, hari tu juga dia kata dekat Nabi, betul tak betul agama kita ni? Nabi kata betul. Kalau betul, dia kata kita buat cara betul. Kita betul pasal apa? Kita takut. Jom pergi semayang tepi Kaabah. Nabi takut dengar. Akhirnya Nabi setuju dan keluar orang Islam yang pada masa itu sikit, keluar dalam 2 saf. Satu saf dipimpin oleh Sayyidina Hamzah dan satu saf dipimpin oleh Umar Al-Khattab. Tuan-tuan baca sirah Nabawiyah, cerita hari dia keluar untuk pertama kali semayang di depan orang ramai. Dia nak declare dekat orang semua, kata Islam ni agama betul dan dia dah masuk Islam. Hari dia buat declaration tu, hari dia keluar tu, kecut habis orang-orang hak samsing duk ada dalam Mekah ni. Depa tengok-tengok, depa kata punggah dah, depa kata dia ni pula pergi masuk Islam.
Mereka kata kalau hang ambil 10 umat lain masuk tak apa, jangan ambil umat hak ni seorang ni. Umat ramai. Ambil lah, dia kata umat mana pun ambil lah. Pak umat ke, haji umat ke, abang umat ke, ambil umat ni 10 orang pi. Tak apa, jangan ambil Umar Al-Khattab ni. Ambil dia ni kita susah. Hebat dia kata Umar Al-Khattab ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak bagi hidayah, dia tak kira siapa. Malam ni banyak pula dia duduk di merata macam tu, baru baca doa muka surat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini ceritanya. Jadi Nabi SAW kata, aku minta kepada Allah yang pertama apa dia? Janganlah umat aku ni dibinasakan dengan kemarau panjang. Masalah dia kata kemarau setahun tidak akan kena umat Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya tidak akan kena kemarau selama setahun. Tak akan kena. Pasal apa? Pasal Nabi sudah minta, Allah sudah kata okey. Kalau ada berlaku kemarau di mana-mana, kemarau itu bertempat, bukan menyeluruh. Menyeluruh nak kena kemarau sampai setahun, tidak akan berlaku. Pasal apa? Pasal Nabi sudah minta kepada Allah dan Allah sudah luluskan permintaan itu. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu menunjukkan umat Muhammad SAW itu tidak akan kena kemarau sehingga setahun. Oleh sebab minta Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang demikian itu. Kerana Nabi dah minta dan Allah sudah luluskan, maka benda itu tak akan jadi. Yang ni tidaklah Allah binasakan semua umat Nabi Muhammad dengan tidak makan dan tidak minum dan jadi kelaparan selama setahun kerana kemarau, sebagaimana ada kena kelaparan setahun ke atas umat Nabi-Nabi yang dahulu. Umat Nabi-Nabi dulu ada yang kena setahun tak turun hujan. Kacau. Tuan-tuan tu saya kata setahun 2 bulan tak turun hujan pun dia jadi kemasai habis semua orang. Dia jadi kemasai habis, muka pun jadi satu macam, biji mata pun dia nak merah tak merah, rambut dia cerin habis semua. Baru 2 bulan Tuhan tahan hujan. Tuan-tuan boleh bayang Tuhan tahan hujan setahun. Yang Tuhan boleh buat kalau sekiranya dia nak buat. Tapi Tuhan janji, Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji kepada Nabi Muhammad, untuk umat engkau wahai Muhammad, engkau minta benda ni, aku bagi. Maknanya kita tidak akan kena kemarau sampai setahun. Sungguh juga ada sedikit-sedikit umat Muhammad kena kelaparan di mana-mana tempat. Tetapi itu bukanlah ia menafikan nama tidak kabul doa Nabi seperti yang di dalam hadis itu. Kalau ada pun kes kemarau ni, kes yang terpencil. Satu-satu tempat kena, bukan semua kena. Kerana yang diminta oleh Nabi SAW itu ialah kiranya Tuhan tidak turunkan kebinasaan kemarau lapang selama setahun itu meratai kepada semua umatnya dalam tempoh 1 tahun. Sabda Nabi SAW lagi, wasa'altuhu an la yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'a'taniha. Maksud dia, dan aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa tidaklah diberinya kekuasaan atas teru untuk memerintah orang Islam lain daripada orang Islam, maka diberinya aku akan dia. Nabi minta supaya orang Islam di seluruh dunia ni tidak diperintah oleh orang bukan Islam. Maksudnya selama-lama dalam hidup duduk di bawah orang bukan Islam, tak akan jadi benda. Kalau jadi pun dia bermusim, ataupun kalau dia jadi pun dia kata dia jadi hanyalah dalam bentuk-bentuk yang tertentu sahaja. Maksudnya apa? Dia jadi di atas dunia, dia diperintah oleh orang kafir. Akhirat esok kafir tak ada tempat untuk nak mengatur urusan orang Islam di akhirat esok ni. Tuhan tak akan bagi mereka berkuasa sama sekali masa di akhirat esok ni. Baik, dia kata apa? Masalah kafir tidak boleh memerintah atas orang Islam. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu menunjukkan bahawasanya telah dimakbulkan Allah minta Nabi Muhammad itu, bahawasanya orang kafir tidak berkuasa memerintah orang Islam itu pada segenap perkara, melainkan orang Islam juga yang akan memerintah orang Islam pada segenap perkara. Dalam semua urusan orang kafir tak akan menguasai kita. Mungkin dia menguasai dalam bahagian-bahagian tertentu, tapi tak dalam semua bahagian.
Hari ini orang kafir menguasai orang Islam dalam bentuk apa tuan? Dalam bentuk ekonomi. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Mereka pegang ekonomi. Macam mana Yahudi memegang ekonomi dunia, macam itulah di Malaysia ni orang yang bukan Islam memegang ekonomi di Malaysia. Tak boleh buat apa. Kerajaan kata jangan naik harga, mereka penaik juga. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia kata jangan, siapa penaik harga kena tindakan apa tu, naik ke hari-hari naik. Tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal ekonomi dia buat. Sedang tak sedang, itulah hakikat yang ada. Dunia macam tu juga. Ekonomi dipegang oleh Yahudi. Bila main pemilihan Presiden Amerika Syarikat, nak pilih siapa nak jadi Presiden Amerika, ada dua calon bertanding. Calon A dengan calon B. Calon A bagi tahu dia punya rancangan dalam bidang pendidikan macam ni, dia punya rancangan dalam bidang pertahanan macam ni, dia punya rancangan dalam bidang ekonomi macam ni. Calon B akan bagi tahu pula dia dalam bidang pendidikan dia tak buat macam A buat, dia nak buat macam ni. Dalam bidang pertahanan dia kata aku tak buat macam A buat, aku nak buat macam ni. Dalam bidang pendidikan aku tak buat macam dia buat, aku nak buat macam ni. Tapi bila mai dalam hal apa dia mengiktiraf Yahudi di atas bumi Palestin, mana Presiden Amerika yang bertanding pun sepakat mengatakan mereka mengiktiraf Yahudi di atas bumi Palestin. Dalam isu lain mereka boleh bercanggah, tapi dalam soal mengiktiraf Yahudi di atas bumi Palestin, presiden mana pun akan sokong Yahudi. Pasal apa? Pasal dia pegang ekonomi. Kempen pilihan raya presiden tu pun sendiri dia yang bagi duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mereka menguasai dalam bidang tu, tapi mereka tak akan boleh menguasai dalam semua perkara. Dia tak boleh nak menguasai dalam semua perkara. Dia tak boleh nak kontrol keseluruhan Palestin tu, duduk dalam kuasa dia. Tak boleh. Selagi mana ada bulan, ada bintang, ada matahari, selagi itulah ada orang yang akan menentang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang Nabi SAW minta doa, Allah makbulkan doa Nabi SAW. Yakni tiada diberi kuasa oleh Allah kepada orang kafir memerintah orang Islam untuk dunia dan akhirat. Tak mungkin orang kafir berkuasa di akhirat. Di akhirat mereka akan kena sesuai dengan bantah mereka masa di atas dunia. Dia kata dan ada pun memerintah dunia juga, maka berkuasa orang-orang kafir, iaitu seperti memerintah peraturan hidup dan juga kemajuan cara dunia. Yang tu orang kafir boleh kontrol. Ekonomi mereka boleh kontrol. Dan kaya dan bermegah-megah dan lebih-lebih pada pihak memiliki negeri dan sebagainya. Hak tu mereka lebih. Dari segi ekonomi, dari segi ketenteraan, dari segi hebat mereka ni. Tak macam dulu. Dulu Islam pegang semua. Dulu ekonomi pun Islam pegang. Dari segi ketenteraan, pertahanan pun Islam pegang. Masa Sayyidina Umar Al-Khattab, 2/3 dunia tunduk bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Masa tu. Hari ni tak boleh. Kita nak tukar sebut juga. Kita nak tukar helikopter Nuri pun tunggu selalu kita kata. Itu nak cakap kata kuat macam mana. Tak apa kuat lah. Taklah sampai tak kuat, tapi tak apa kuat. Kan? Sampai sahabat-sahabat kita TUDM nama naik, kata nak kena bawa Nuri semayang hajat lah. Ya Allah minta kod last minute nama dia terpadam naik nama orang lain. Takut sampai macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cakap. Kalau kita duduk tempat tu pun kita takut. Dengan dua ragut berapa ratus nyawa dah ni. Tuan-tuan, ingat tahu kan malam ni lah aku main masjid Sultanah ni, lagi sekali boleh main lagi ke tak tahu. Pasal dia kata minggu depan nak kena bawa Nuri. Takut tuan-tuan, takut. Benda kemalangan tak tahu dia nak jadi bila, tak tahu siapa nak kena, tak tahu. Tapi pokok pangkalnya track record menunjukkan duk jatuh banyak biji dah. Nampak tuan-tuan? Nak ceritanya apa? Nak cerita kata kemampuan kita tak ada dari segi ketenteraan. Seperti mana umat Islam satu time dulu, mereka kuat dari segi ketenteraan. Bukan kuat dari segi senjata sahaja, mereka kuat dari segala-gala segi. Entah tahu Nabi SAW dekat nak wafat. Nabi SAW dekat nak wafat. Nabi atok lagi pasukan tentera nak pergi dalam perang Mu'tah. Nak wafat dah, duk sakit dah, duk gering lah, duk sakit dah nak wafat ni. Sang atok tentera untuk nak hantar pergi berperang di Mu'tah.
Ni perang nak masuk kawasan apa nama Rom. Nabi atok lagi tentera ni. Dalam duk sakit ni atok lagi. Dan Nabi pilih lagi ketua tentera. Nabi pilih Usamah bin Zaid. Anak angkat dia. Usamah bin Zaid dengan bapa dia Zaid bin Harithah. Dua-dua anak angkat Nabi. Nabi pilih Usamah ni, anak angkat Nabi. Kalau nak kira cucu angkat tak, Nabi ambil buat anak angkat juga. Walaupun pak orang tu dah anak angkat, anak dia buat anak angkat juga bagi Nabi. Nabi ambil Usamah bin Zaid. Nabi kata, aku mahu hang mengetuai pasukan tentera yang nak pergi ni. Belum sempat Usamah pergi. Belum sempat Usamah pimpin tentera keluar untuk nak pergi dalam perang tu, Nabi wafat. Naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Naik Abu Bakar As-Siddiq. Kut kata nak membatalkan misi itu, tak batal. Pasal apa? Ini amanat Nabi SAW. Abu Bakar kata dekat Usamah, pi kami doa kejayaan. Dia nak bagi tahu kata hebatnya Islam pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata orang-orang ni akhirat dia tak boleh kontrol. Dan ada pun memerintah dunia jua dan berkuasa orang-orang kafir itu, iaitu seperti memerintahkan peraturan hidup dan kemajuan cara dunia, dan kaya dan bermegah-megah dan berlebih-lebihlah kafir itu, yakni tiada diberi kuasa memerintah perkara ibadah dan perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengaturkan segala perkara akhirat. Orang kata tak boleh atur soal akhirat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beri kuasa untuk memerintah perkara akhirat kepada orang Islam itu, ialah orang-orang Islam juga. Yang akan kontrol kita sama-sama Islam yang akan kontrol kita dari segi akhiratnya. Sebagaimana berlaku di dalam qurun yang lalu sampailah kepada kita hari ini. Sabda Nabi SAW, wa sa'altuhu an la yudhiqa ba'duhum ba'sa ba'din famana'aniha. Maksudnya, dan telah aku minta kepada Allah, kiranya tiadalah umat aku itu memberi rasa akan garang dia di antara satu sama lain. Nabi minta yang ketiga dekat Tuhan, minta Islam sama Islam ni jangan bergaduh. Itu maksud dia. Jangan kita sama-sama Islam ni duk tunjuk cengih dekat hang aku tak sah. Apalah masalahnya? Hang Islam, aku Islam. Yang hang duk tunjuk cengih, duk tekan aku pasal apa? Kita duk himpun duit hang, himpun duit aku pun himpun duit. Hang nak pergi Mekah buat haji, aku pun nak pergi Mekah buat haji. Ya, hang duk tunjuk cengih dekat aku, duk tunjuk marah dekat aku, duk cari pasal dengan aku, buat apa? Hang duk pergi masjid semayang, aku pun pergi masjid semayang. Hang ada masa buka Quran baca, aku pun ada masa buka Quran baca. Apa masalah kita ni? Nabi Muhammad SAW Nabi hang, Nabi Muhammad SAW Nabi aku. Apa hal dengan kita ni yang bergaduh, yang duk lawan tekan hang aku, nak tunjuk cengih, nak tunjuk garang, nak tunjuk kuat, nak tunjuk apa hal? Orang Islam sama orang Islam pergi jadi macam ni. Dan fenomena ini bukan berlaku di Malaysia sahaja. Fenomena ini berlaku di merata-rata dunia. Hari ini Palestin nak menang macam mana orang Islam di sana lawan dengan Yahudi, sebab Islam sama Islam pun teruk bergaduh. Hamas dengan Fatah tak boleh nak cari kata sepakat. Kerajaan Saudi ambil inisiatif, panggil pimpinan Hamas, panggil pimpinan Fatah, mai duduk sama-sama di Mekah bersaksikan Kaabah, mai bincang di sini. Tak sah bergaduh. Bergaduh ni merugikan kita, agama kita sendiri, sedangkan musuh duk gelak kat kita. Pergi di situ okey, balik tak ada, tak bergaduh pula. Benda ni yang Nabi SAW minta dekat Allah. Apa jadi? Famana'aniha. Allah tolak permintaan ini. Allah tak izin orang Islam ni boleh sehati sejiwa dan sekata. Tak boleh. Orang Islam ni tak boleh nak seiring sejalan. Tak boleh. Tak tahu apa hal tak tahu. Nabi minta. Nabi nampak dah benda ni kalau sekiranya tak dibendung, melingkup habis. Nabi minta dah 1400 tahun dulu. Nabi minta dekat Allah, minta ya Allah tolong dalam benda ni, minta tolong orang Islam sama orang Islam ni tak bergaduh, minta tolong yang tu. Tuhan kata ya ni aku tak bagi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan lebih mengetahui apa pasal dia tak bagi. Sampai hari inilah apa yang jadi, itulah satu hikayat duka kepada orang Islam satu dunia.
Sama, tuan-tuan sebut di Palestin pun sama, tuan-tuan sebut di Iraq pun sama. Kot kata hari itu marah kat Saddam Hussein, tidur kepak patung dia bagi jatuh tuntang-tuntang, bagi duk menari atas jalan raya, seronok pasal Saddam Hussein boleh dijatuhkan. Seronok jadi begitu. Hari ini sebahagian daripada mereka kata apa? Mereka kata kalau Saddam ada lagi pun bagus. Tak ada dah. Yang hari itu ya atas jalan seronok dengan duk main tinggi atas jalan hari itu ni, tak ada dah. Nampak tuan? Hari ni apa jadi? Pergi cari pasal kot lain pula, nak bergaduh juga sama-sama Islam ni. Pergi cari pasal kot lain pula, cari kot mana? Cari atas nama sunnah dengan Syiah pula dah. Pergi cari kot tu pula. Oh kita sunnah, dia Syiah, kita pergi attack masjid dia. Oh dia Syiah, dia main attack masjid kita. Lu pumpang hang tembak aku tembak hang bunuh aku bunuh hang. Apa tuan-tuan? Apa kesudahan? Ini yang Nabi risau, yang Nabi bimbang, yang Nabi cukup tak mau benda ni jadi. Nabi minta 1400 tahun dulu dekat Tuhan. Minta, ya Allah, janganlah ada di kalangan orang Islam ni duk lawan nak tunjuk cengeng sama-sama mereka. Jangan ada di kalangan mereka ni nak bergaduh, berperang sama-sama mereka. Maka tidak dimakbulkan, Allah akan minta aku itu. Nabi kata hak ni Tuhan tak kenal. Masalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berberi-beri rasa akan kegarangan dan azab setengah akan setengah. Sama-sama Islam, hang tunjuk garang kat aku tunjuk garang kat hang. Hang tunjuk aku boleh tekan hang, aku tunjuk aku boleh buat lagu ni kat hang. Benda ni duk jadi tak habis-habis. Sesungguhnya inilah satu perkara fitnah besar yang diturunkan Allah ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini fitnah besar. Telah diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, dan telah minta Nabi kepada Allah kiranya tidaklah diturunkan benda ni kepada umat dia. Nabi minta jangan bergaduh. Tuan-tuan, nak kata sama Islam bergaduh apa? Adik-beradik pun boleh bergaduh. Adik-beradik ni satu rumah, satu mak, satu pak bergaduh. Bergaduh sampai ke tahap mati tak mau pergi tengok mayat. Oh, teruk. Tentu percaya ada benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Dalam celah-celah masyarakat ni ada kes-kes macam ni jadi. Abang dengan adik bergaduh, tak tahu apa ke satu hal dulu ni, dia pun kadang ingat tak ingat apa punca, yang dia tahu dia benci. Adik benci ke abang, abang yang dia tahu dia benci ke adik dia. Sampai mati. Orang main habang dah, main habang kata abang hang mati. Dia kata dah mati pergi kan boleh. Tuan-tuan. Oh tu dia. Kalau dalam konteks keluarga boleh jadi macam tu, jangan bercakap dalam konteks masyarakat dan negara dan dunia. Benda boleh jadi sampai macam tu, maka tidak dikabulkan Allah doa Nabi SAW itu, iaitu kiranya janganlah orang Islam itu berhantam, berperang sama sendiri, dan bertawan-tawan, dan berantai-rantai harta, dan berperintah-perintah, dan berlawanan sama sendiri pada dunia. Maka semua itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah tahu macam ni, kita kena cuba untuk elak. Sedaya upaya cuba untuk elak. Kita dengan abang kita ada jadi sundin, ada jadi masam tang mana ke, buang pergi dah jauh, kita pergi rumah dia. Kita pergi rumah dia, masuk pegang cium tangan dia, cium dahi dia. Tak apalah, kita adik dia abang, walaupun kita kata dia salah, kita pergi tak apa. Sampai di rumah dia, Assalamualaikum abang, dia nak lari pergi pegang dia, dia tolak kita jangan lepas dia, kita kalih dia, kita peluk dia. Manusia tuan-tuan, kalau satu pihak buat hemoi macam tu, nak buat baik, habis dia. Kita buat lagu tu, kita pegang dia tepis kita, dia lari, kita tangkap belakang dia, kita kalih dia, kita peluk dia, dia nak tolak kita peluk dia lagi kuat. Kata abang, saya minta maaf kat abang, tak apalah saya salah abang, saya minta maaf kat abang. Habis sangat dia kata apa, tulah ham, dia kata tulah tak apalah, jadi itu aku main makan sayang ketulah di rumah. Kalaulah kita boleh buat macam tu tuan-tuan, aman dunia ni. Kalau kita boleh start tampuk, start dari segi kita adik-beradik ni dulu, start macam tu, biar pergi lah, aman dunia ni. Kalau semua orang boleh buat macam tu. Tapi dah, bawa sampai ke mati tuan-tuan, sampai ke mati bawa. Tak mau pergi tengok mayat. Dan kawan tu pun nak bercerai nyawa tu dalam keadaan dendam tak habis kat kita. Oh tuan-tuan bayangkan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka itulah bangkit dan lihat sekarang kan. Dan kita dengar di dalam tarikh, di dalam sejarah, semenjak daripada zaman sahabat Nabi dulu sampailah kepada 1 abad, kemudian daripada 1 abad
satu sultan kepada satu lapis sultan, sampailah kepada zaman Turki, sampailah kepada zaman kita ini, orang-orang Islam berhentam berperang sama sendiri. Dia kata dia. Ni kitab ni tulis 60 tahun, 70 tahun dulu tulis kitab ni. Sampai hari ni tuan-tuan, dah 70 tahun dah, tak habis lagi cerita orang Islam bergaduh sama-sama sendiri. Tak habis lagi. Dan kita ni malangnya, kita menjadi generasi penerus kepada permusuhan ini. Malang bagi kita. Nah, baik. Dia kata, dan inilah semua tiga perkara yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah makbulkan dua perkara dan Allah tidak makbul satu perkara. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Itu dia. Kan? Kita ambil pengajaran daripada apa yang kita baca. Kita ambil daripada mukadimah kita tadi sampailah ke sini, kita ambil pengajaran. Yang pertama apa dia? Satu, yang jangan lupa Quran yang kita sebut tadi ni. Kalau sehari kita baca 2 muka, 10 bulan kita khatam satu Quran. Start daripada pagi esok kita buat terus, jangan tunggu dulu. Jangan tunggu. Start pada pagi esok 2 muka surat, 2 muka surat. Start aja 2 muka surat, maknanya selai. Selai aja, baca balik ni, baca balik ni. Selai aja. Main masjid lepas maghrib tak ada kuliah, pegang pula satu Quran, baca surah Al-Mulk saja sudah. Lepas subuh baca 2 muka surat. Lepas maghrib kalau tak ada kuliah apa, pegang Quran cari surah Al-Mulk baca. Pasal apa? Pasal Nabi kata, siapa yang selalu membaca surah Al-Mulk selamat daripada azab kubur. Nabi kata, kalau Nabi kata tentu betul. Siapa tak takut tuan-tuan dengan azab kubur? Siapa tak takut? Semua orang takut ni. Kubur punya cerita ni semua orang takut. Kubur yang boleh jadi cerah, boleh jadi gelap. Kubur yang boleh jadi lapang, boleh jadi sempit. Kubur yang boleh ada ulang, boleh ada kala jengking, boleh ada lipan. Kubur ni siapa yang tak takut? Nabi SAW pun dalam doa minta kepada Allah diselamatkan daripada azab kubur. Nabi habaq pula, siapa nak selamat daripada azab kubur, jadikan surah Al-Mulk sebagai kawan dia, baca hari-hari. 2 ni kita buat. Dari segi Quran 2 ni dulu. Sehari 2 muka surat, maknanya selai. Dan ada masa baca surah Al-Mulk. Hak tu dulu buat. Kalau ditakdirkan selepas kita buat sebulan 2 bulan kita mati, tuan-tuan tengoklah di sana janji Allah tentu betul. Nah, kemudian yang kedua, hadis yang kita baca dalam Bahrul Mazi ni, kita ambil pengajaran betul-betul. 3 benda Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah tak perkenankan. Apa dia? Permusuhan sama-sama orang Islam. Maka kita cuba sedaya upaya. Berapa banyak kenderaan yang kena guna, kita guna, elakkan daripada bermusuh-musuhan di antara sama seagama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada azab api neraka yang tak ada siapa manusia boleh menahan keperikan dia. Nah, wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ini kita sambung. Dia kata bumi dikecutkan. Bumi dikecutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana memperlihatkan masyriq dan maghribnya kepada Nabi. Ini ada satu hadis pula cerita apa? Nabi SAW di antara mukjizat dia, Nabi duduk di Madinah, tapi Nabi boleh overview, Nabi boleh nampak kerajaan Rom dan Parsi. Seolah-olahnya bumi ni dikecutkan duduk depan Nabi, dan Nabi boleh nampak Rom dan Parsi. Macam hari ni kita duk beli tu globe, tengok di pejabat-pejabat kerajaan ataupun setengah orang ada di rumah globe. Kita pusing, kita boleh pusing. Malaysia duk tang ni, kita tengok Australia duk tang mana, patah pikuk belah kiri, Australia duk dah tengah laut tang ni. Kita nak tanya pula yang orang duk cerita Pulau Hawaii ni, Pulau Hawaii tang mana? Kita duk di Malaysia, kita duk di Alok Stang, kita duk di Tongkang Yat. Mana kita nak tahu ni segala Pulau Hawaii, segala apa ni tang mana? Globe duk ada depan kita. Seolah-olah dunia yang besar ni dikecutkan jadi satu globe. Pusing tengok, Pulau Hawaii duduk tengah-tengah laut betul-betul ni, punya jauh daripada manusia ramai-ramai. Pulau Hawaii duduk datang ni. Dunia dikecutkan. Kita nampak kedudukan dia di mana. Zaman Nabi SAW globe tu tak ada lagi, tapi Allah bagi Nabi nampak seolah-olah dunia ni
Dijadikan globe yang kecil tu, Nabi boleh nampak di mana kedudukan Parsi, di mana kedudukan Rom. Dan Nabi ketika mengarahkan tentera pergi berperang, Nabi boleh terang Rom dan Parsi ni macam mana. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, Nabi ini disebut sebagai the man who saw tomorrow. Orang putih tulis buku, mereka sebut Nabi Muhammad ni, mereka kata Muhammad ni apa dia? Is the man who saw tomorrow. Saw ni past tense, fi'il madhi, benda lepas. Nabi Muhammad ni disebut sebagai orang yang saw tomorrow, yang telah melihat hari esok. Esok tak tengok lagi, tapi Nabi tengok dah. Seolah-olah hanya begitu. Bukan Nabi boleh tengok, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu mukjizat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita baca. Kemudian dia main satu tajuk yang bagus, dia kata bab ma jaa kaifa yakunu ar-rajul fil fitnah. Kalau ditakdirkan berlaku fitnah, Islam sama Islam berperang, bergaduh, bertumpah darah, apa patut kita buat? Apa patut kita buat? Diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur, Allah bagi keluangan masa, kita dapat sambung dan kita dapat cari lagi tambahan kepada khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itu sinar. Kita tangguh dengan takbir kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.